Okey. Kita akan belajar satu elemen yang baru dalam tajuk yang sama, iaitu permainan halaman. Okey, mari kita tengok isi yang pertama. Kita ada gambar Wishpika dikelilingi oleh awan-awan pink di belakang dia. Okey. Permainan halaman, kita tengok isi yang pertama. Okey, permainan halaman memerlukan kawasan yang luas. Poin yang kedua, pergerakan yang lincah dan aktif. Okey, sebab itulah permainan ini memerlukan kawasan yang luas. Kalau kita memainkan permainan ini di kawasan dalam rumah, pastinya tidak akan mencapai keseronokan. Kerana keseronokan itu, setiap permainan itu dipengaruhi oleh pergerakan, dipengaruhi oleh permainan itu sendiri, bagaimana kita memainkan, emosi kita. Jadi, kawasan yang luas mestilah berkait rapat dengan pergerakan yang lincah dan aktif. Lincah dan aktif ni maksudnya dia bergerak dengan laju, dia memerlukan kawasan yang luas untuk dia bergerak secara bebas dan sebagainya. Okey, contoh ya. Mungkin nama-nama ni agak pelik untuk awak ya. Kita ada tating lawi, kita ada ketinting, gasing. Gasing ni mungkin tidak asing untuk awak, mungkin awak selalu dengar. Kita ada sepak raga, sepak raga ni pun awak selalu dengar. Kita ada kabadi, kita ada tibau. Tibau ni mungkin awak tak pernah dengar langsung saya rasa sebelum ni. Kecuali awak kalau awak dah baca buku ni terlebih dahululah. Dan sepak manggis. Sepak manggis ni nanti kita akan tengok ya. Dia bukan sepak manggis ya. Dia bukan manggis tu disepak. Dia ada benda lain yang disepak. Okey. Kita teruskan pada permainan yang pertama. Okey. Permainan yang pertama ialah tating lawi. Nama lain dia ialah capteh, sepak bulu ayam atau jambak lawi. Ini gambar dia gambar tating lawi. Dia dikenali juga sebagai capteh. Macam mana dia dapat nama tu? Cikgu belum sempat buat kajian. Tapi kalau awak boleh surf internet, cikgu pasti awak boleh tahu kenapa nama dia dikenali sebagai capteh. Sepak bulu ayam ni mungkin sebab bahan-bahannya terdiri daripada bulu ayam. Dan jambak lawi tu cikgu tak tahu kenapa dikenali sebagai jambak lawi. Mesti ada maksud-maksud yang tersirat. Jadi diperbuat daripada 3 atau 4 helai bulu ayam. Kalau satu dia susah sebab permainan ni memerlukan keseimbangan. Alat permainan ini memerlukan keseimbangan. Jadi kalau satu bulu ayam dia tidak seimbang. Jadi sekurang-kurangnya 3 atau 4 bulu ayam yang diikat pada kepingan getah atau kertas tebal macam awak tengok ni. Markah ni permainan ni dia buat pertandingan. Markah dia berdasarkan tatingan terbanyak. Tatingan terbanyak tu maksudnya berapa banyak dia boleh timbang. Timbang. Macam mana dia timbang? Bukan timbang pergi ke kedai pasar dia timbang dekat menimbang. Bukan. Dia timbang menggunakan kaki. Macam mana dia timbang? Mari kita tengok video ini. Okay. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanya, okey Haswina, cikgu nak tanya Haswina, boleh dengar boleh dengar suara video ni tak? Bukan suara cikgu, suara video ni. Tak, cikgu. Oh tak ya? Okey, tak apa. Awak tengok je video ni, okey? Okey, dia ada maklumat tambahan sedikit kat situ ya. Ini sebagai maklumat tambahan. Setiap pemain akan menimbang. Menimbang tu macam ada sepak-sepak tu. Dia sepak.
Dia sepak berapa kali dia boleh, sepak, dia timbang tating lawi tu, dan maka dia akan dikira berdasarkan timbangan dia ya. Setiap timbangan akan dikira, kecuali kalau dia jatuh ke tanah, dia tak dikira. Pemain diberikan sebanyak 3 kali peluang. Maksudnya, dia timbang sekali tu, 10 kali dia dapat timbang menggunakan kaki dia. Kemudian terjatuh tating lawi itu di atas tanah. Kemudian dia diberikan peluang kali kedua, dia timbang lagi sebanyak 15. Lepas tu jatuh ke tanah dan kali ketiga diberikan peluang lagi, dia dapat 10 lagi. Lepas tu jatuh ke bawah. Jadi markah dia pada timbangan pertama ialah 10, timbangan kedua ialah 15 dan timbangan ketiga ialah 10, jadi sebanyak 35. Markah dia sebanyak 35. Jadi lepas dia terjatuh pada kali ketiga tu, dia dah tak diberikan peluang lah. Dia peluang itu diberikan kepada orang lain, kepada pihak lawan. Okey, dia boleh main berapa banyak orang pun, okey, dalam satu bulatan dimainkan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ini ketinting atau tinting. Ini kalau awak dah belajar, saya rasa ramai yang main waktu ni ya. Kalau waktu PKP ni di rumah, cikgu rasa awak boleh main dengan adik-beradik awak. Kalau ada 2 orang pun dah boleh main permainan ni. Okey, dimainkan oleh kanak-kanak. Okey, ini biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Tapi kalau orang dewasa macam cikgu nak main pun tak ada masalah. Yang penting, kesihatan lutut, masih okey. Kalau lutut dah sakit, tak boleh nak main. Yang kedua, gelanggang permainan dibuat dengan cara melukis petak-petak yang bersambung di atas permukaan tanah. Dia tak boleh jarak-jarak. Petak-petak tersebut kalau awak tengok dalam gambar ni, dia berdekatan ya. Dia sebelah menjebelahi antara satu sama lain. Dan kemudian setiap pemain memiliki penanda masing-masing. Penanda tu maksudnya, apa-apalah barang. Contoh macam barang yang tidak terlalu besar lah. Contoh macam pensel awak boleh gunakan, pemadam awak boleh gunakan. Kenapa kena ada penanda tu? Supaya awak boleh letak penanda pada kotak-kotak yang awak tak boleh nak lalu. Okey, contoh, pada permulaan permainan awak letakkan penanda dengan mencampakkan dia pada kotak yang pertama di hadapan awak. Kemudian awak lompat dengan sebelah kaki melangkah petak yang mempunyai penanda tu. Kiranya senang cerita, kalau ada penanda tu, awak tak boleh, pijak kotak tu. Awak kena langkah dia, awak kena langkau dia. Kalau, yang hujung sekali, itu memerlukan daya ketajaman mata awak dan juga koordinasi tangan awak. Kalau petak yang hujung sekali, dia jauh daripada awak. Awak tak boleh, baling terlalu kuat, penanda awak tak boleh baling terlalu lemah. Okey, kalau penanda awak tak masuk dalam kotak tu, awak dikira, pusingan awak, untuk, waktu itu terbatal lah, terpaksa diberikan kepada orang lain dan awak terpaksa menunggu giliran awak semula. Okey, itu ialah mengenai ketinting atau tinting. Kita tengok video dia untuk lebih faham, tapi cikgu rasa awak dah boleh bayangkan permainan ni. Kita tengok video. Wow, Lego. Okey, Lego bermain permainan ketinting. Okey, itu ketinting yang, telah diubah sesuai. Kalau ketinting pada asalnya dia cuma ada petak-petak yang, macam cikgu tunjukkan gambar tadi. Okey, gambar macam ni. Oh, gambar macam ni. Dia ringkas je petak dia. Okey, macam gambar kapal terbang. Yang ni telah diubah sesuai, permainan ni. Okey, kita tengok seterusnya pula, gasing. Okey, gasing ni ada pelbagai jenis gasing, ada banyak jenis gasing ya. Okey, yang kita belajar, kita ada, gasing berindu, dia macam ni. Kita ada gasing pangkak, kita ada gasing botol, macam ni. Kita ada gasing jantung, gasing uri dan gasing lepir, okey.
Okey, gasing dia ada 2 cara bermain. Okey, gasing uri dan juga gasing pangkah. Ini, maklumat ni, info ni cikgu ambil daripada buku teks. Sebenarnya maklumat tentang gasing ada lebih banyak lagi, kalau awak buat kajian, gasing ni ada sangatlah banyak informasi dia. Untuk yang pembelajaran awak, awak cuma belajar tentang gasing uri dan juga gasing pangkah. Okey, kita tengok gasing uri. Gasing uri ni dimainkan jika, dia dinilai dia dinilaikan jika dia, lama berpusing. Berapa lama dia berpusing. Kita nak tengok macam tu. Okey, kita, lilitkan tali, kemudian kita lepaskan dia, kita nak tengok berapa lama dia boleh berpusing. Itu ialah, untuk pertandingan gasing uri. Dia kata kat sini uji ketahanan, untuk menguji ketahanan gasing, menang jika paling lama berpusing. Dia akan ada banyaklah lawan dia. Kadang-kadang dia boleh berpusing lebih daripada 1 jam ya. Permainan ni sangat popular di negeri pantai timur, di Terengganu, di Kelantan. Dia boleh pusing lebih daripada 1 jam. Nanti, awak boleh tengok, gasing tu ya. Okey, dan gasing pangkah pula, okey, sorry. Gasing uri ni dimainkan secara individu. Maksudnya seorang-seorang. Lain pula dengan gasing pangkah. Gasing pangkah, cara bermainnya, dia pangkah supaya gasing lawan pecah atau berhenti berpusing. Pangkah ni bukan ambil marker pen pangkah. Bukan. Maksud pangkah ni maksudnya, dia lilitkan gasing tu, kemudian dia lepaskan gasing tu untuk mengenai gasing lawan. Gasing lawan dia. Sama ada mungkin kadang-kadang tu gasing tu boleh terkena di atas, di bahagian atas gasing lawan dia, mungkin boleh terkena di bahagian sisi gasing dia. Yang penting kena, dan juga tujuannya untuk menghentikan gasing lawan. Dia kata kat sini pangkah supaya gasing lawan pecah. Memang boleh pecah gasing ya, atau berhenti berpusing. Dia dimainkan secara individu atau berkumpulan. Kalau berkumpulan ni dia macam ada geng lah. Kalau 2 lawan 2, 2, pusing dulu, kemudian 2 tu pangkah. Kita akan tengok macam mana dia main. Okey, 5 langkah utama untuk bermain ya. Yang pertama ialah melilit tali. Gasing ni ada tali, dia lilitkan di sekeliling, gasing tu, kemudian, melilit gasing, memusingkan gasing, memangkah dan mengangkat gasing. Angkat gasing tu dia ada alat dia. Dia ada cara dia. Okey, sekarang ni gasing ni, kalau kita nak tengok ya, sekarang ni dah ada pembaharuan dalam gasing. Kalau awak perasan sebenarnya Beyblade tu berasal daripada gasing. Sekarang ni Beyblade kita gunakan tali, setiap ada, tempat pemegang, ada gear, kita boleh tarik dan dilepaskan. Sebenarnya dia bermula daripada permainan gasing. Okey, kita tengok macam mana permainan gasing ni. Okey, yang ni waktu dia pangkah. Oh, sorry, ini, ahli kumpulan dia. Okey, sekejap cikgu nak bagi awak dengar suara dia. Oh, tak boleh tak boleh. Mungkin awak takkan dengar, tak apalah, awak tengok je video. Okey, sekarang ni mulalah waktu untuk memangkah. Inilah istilah pangkah ya. Digunakan untuk, eee, mengenakan gasing dia pada pihak lawan.
Tengok tengok betapa kuatnya dia pangkah, sebab itulah gasing tu boleh pecah. Okey, kita terus pergi ke permainan seterusnya. Okey, kabadi atau sadu-gudu. Sadu-gudu. Betul ke sebutan cikgu ni, Hashwina atau Hashini atau Wiswika? Betul, cikgu. Okey, sadu-gudu. Okey, terima kasih. Okey, permainan ini berasal daripada kaum India dan dimainkan oleh dua pasukan. Dia ada pihak penyerang dan pihak pertahanan. Poin kedua ni dia kata hantar penyerang kepada pihak lawan. Penyerang perlu menahan nafas dan melaungkan perkataan kabadi. Tahan nafas dan sebut kabadi, kabadi, kabadi. Okey. Dan seterusnya penyerang juga perlu menyentuh salah seorang pemain pihak lawan untuk menyingkirkannya. Okey, dia sentuh. Kemudian pihak lawan tu yang disentuh tu tersingkir. Permainan ni memerlukan kecergasan, dia lasak dan memerlukan fizikal yang kuat. Fizikal yang kalau dekat sini lasak dan kuat fizikal saja mahu berkabadi, yang mampu berkabadi. Okey, kalau awak ada penyakit mengah ke penyakit lelah, tidak digalakkan untuk bermain permainan ini. Sebab permainan ini memerlukan ketangkasan dan kepantasan. Kalau awak pantas tapi awak tak kuat, awak tak ada kekuatan fizikal, pun susah untuk bermain permainan ini. Dia perlu kuat dan pantas serta cergas. Okey, kita tengok macam mana permainan ini dimainkan ya. Ini permainan ni di peringkat antarabangsa dan mencapai peringkat antarabangsa permainan ni. Kita tengok. Kita tengok dari awal. Okey, untuk video ni, dia punya peraturan ada ditambah baik, dan ada diubah sesuai untuk pengiraan mata dia. Tapi kalau zaman dulu, dia sentuh seorang untuk menyingkirkan pemain lawan ya. Okey, seterusnya permainan tibau. Okey, permainan tibau namanya agak unik ya. Dimainkan ketika pesta kaul. Okey, pesta kaul ni ialah pesta menuai. Dia bagi etnik Melanau di Sarawak. Jadi tibau dibina daripada beberapa batang buluh atau pokok nibung atau kayu keras. Tibau berbentuk rak atau pemidang yang bertingkat-tingkat. Pemidang ni macam rak lah. Dan berbentuk piramid. Dia sebenarnya ada dua struktur ya. Dia ada dua benda dekat permainan ni. Satu macam rak. Okay, rak ni tempat orang duduk, tempat orang berdiri. Satu lagi macam buluh yang dipacakkan ya, seperti buaian. Kita tengok dulu kecondongan jap ya. Okey, kecondongan ketinggian tibau ini antara 8 hingga 10 meter. 8 hingga 10 meter ni awak boleh andaikan dia setinggi bangunan 3 tingkat. Dia agak tinggi dan dibina dalam keadaan condong di atas tanah yang rata. Terdapat juntaian tali daripada rotan dan akan diayun seperti sebuah buaian. Kedua-dua bahagian ini perlulah dibina dengan kukuh demi keselamatan pemain. Memang ada kemalangan ya waktu bermain permainan ini, ada kayu tu tersebut, ada kayu patah, ada pemain yang jatuh sewaktu bermain permainan ini. Okey, yang seterusnya akhir sekali, poin yang terakhir, pemain akan melompat secara bergila-gila ke atas tibau
sehingga tibau tidak boleh berayun lagi. Okey, macam mana permainan ni? Kita tengok video ni untuk lebih faham. Okey, ini permainan tibau, Okey, dekat sini, ini struktur yang pertama, ini pembinaan yang pertama. Ni macam rak. Ni tempat orang berdiri, tempat orang untuk bergayut pada buaian ni. Nampak tak benda yang dipegang ni? Ni sebenarnya bersambung dengan satu lagi tiang kayu, ya. Kita tengok tiang kayu tu kat mana. Dia macam bentuk dua tiang kayu dipacakkan untuk menjadikan buaian. Okey. Nampak tak kat sini? Kat sini ada dua tiang. Dia akan berayun, bukan dia seorang je. Okey, naik lagi seorang. Dia akan berayun sehinggalah berhenti. Okey, naik lagi seorang. Okey. Sekarang ni ada 3 orang di tempat tu. Okey, naik lagi seorang, dah menjadikan 4 orang. Dan naik lagi seorang. Dah ada 5 orang. Okey, bukan terhad kepada 5 orang je, dia boleh lebih. Okey, naik lagi seorang. Sehinggalah tibau ini berhenti berayun. Ni permainan untuk keseronokan je lah. Dia tak ada pengiraan mata dan sebagainya. Okey, seterusnya, kita tengok permainan seterusnya. Sepak manggis. Yang ni bukannya manggis, buah manggis tu disepak. Daripada mana asal nama ni didapati, cikgu tidak pasti. Tapi permainan ini dikenali sebagai sepak manggis. Okey, sepak manggis ini dimainkan oleh etnik Bajau di Kota Belud, di Sabah. Okey, ketika majlis keramaian. Majlis keramaian ni boleh jadi majlis perkahwinan, majlis kita bersua muka dengan sanak saudara dan sebagainya. Di Sabah dia banyak majlis keramaian. Okey, pemain berdiri di dalam bulatan menghadap satu sama lain dan cuba menjatuhkan kotak yang dihias dengan kertas berwarna-warni. Okey, kalau awak tengok gambar ni, uh, dia ada digantungkan ni, kotak ni sangat tinggi. Digantung pada tiang buluh setinggi 10 meter. Pemenang dihadiahi barangan yang terkandung di dalam kotak tersebut. Kotak tersebut kadang-kadang mengandungi makanan, ada wang tunai dan juga barangan peribadi, contoh macam minyak wangi ke, minyak rambut ke. Benda tu dibulut-bulut lah. Dibalut-balut dalam tu supaya bila dia jatuh, dia tidaklah pecah. Okey, macam mana dia nak jatuhkan benda ni? Dia menggunakan, kalau kat dalam video tu dia menggunakan bola takraw, Bola takraw disepak untuk mengenai kotak yang digantung ni. Kita tengok video untuk lebih memahami cara permainan ini. Okey, ini video dia. Okey, dia cuba sepak untuk kenakan pada kotak. Kotak yang dihiasi dengan kertas berwarna-warni tersebut. Okey, dia memerlukan ketepatan mata, koordinasi kaki supaya dia sepak tu kena tepat pada kotak yang berwarna-warni tersebut. Okey, kena tapi dia tak pecah. Okey. Sebagai tambahannya, kalau ramai pemain yang tak berupaya untuk menyepak bola, contoh bola takraw tu ke kotak tersebut akan diturunkan sedikit, dia akan direndahkan sedikit supaya lebih memudahkan untuk semua pemain. Kalau terlalu tinggi, dia akan rendahkan sedikit. Dalam kotak inilah yang disimpankan makanan tu, wang tunai, barang-barangan peribadi dan sebagainya lah. Apa yang dia boleh masukkan tu, itulah yang terdapat dalam kotak tersebut.
Okey, cikgu rasa ini yang terakhir. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita buka untuk soalan. Okey, ada soalan tak, daripada, awak semua? Kita pergi Tak seorang ada demi cikgu. okey, kita pergi seorang demi seorang. Hashini. Tak ada cikgu. Oh, sorry. Cikgu pergi daripada awal lagi. Alwi Ryan. Alwi Ryan semua okey? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan Cik Wan Kristina. Okey, Ryan dah, Alwi dia dah respon. Okey. Cik Wan Kristina. Tak ada. Okey. Oh, macam nak tanya soalan. Oh, gabra cikgu. Okey, Erina Kalisha. Tak ada cikgu. Okey. Tak apa. Izwan. Tak ada. Okey, ceria suara Izwan. Fazrizal. Macam mana dengan Fazrizal? Ada. Okey, apa dia soalan tu Fazrizal? Fazrizal. Okey, dia pergi bilik air kejap. Okey, tak apa. Okey, ya, Fazrizal. Apa soalan tu? Okey, ni cikgu tengok kat ruangan komen ya. Apa soalannya? Oh, bukan. Cikgu tak tanya soalan. Tapi cikgu tanya kalau awak ada soalan untuk awak tanya kepada cikgu. Okey. Okey, Fadrizal dah respon. Okey, kita terus pergi ke Harshini. Harshini tadi dah jawab kan? Dah. Okey, Hashwina. Ada apa-apa soalan tak Hashwina? Ke Hashwina Tak ada cikgu. Oh, tak ada? Okey, mungkin Hashwina atau Hashini nak jadi pemain kabadi ke? Boleh lepas ni, okey? Hirtikesh. Hirtikesh, di manakah anda? Okey, dia dah respon. Tak ada cikgu. Semuanya tak ada cikgu. Okey, Melissa Hanani. Tak ada cikgu. Okey, Melissa suaranya serak-serak basah ni. Tak apa Melissa, baru bangun tak apa? Baru bangun ke? Okey, tak apa, jangan risau. Okey, Alif Ryan. Alif Ryan. Tak ada. Wih, suara lain macam ni Alif Ryan. Alif Ryan dah semakin membesar ya. Okey, setiap daripada awak akan melalui proses yang sama macam Alif Ryan untuk lelaki ya. Suara akan bertukar. Oh, suara Alif Ryan dah bertukar. Okey, Aina Nabila. Tak ada. Okey, dia dah bagi respon. Karisa. Okey, Karisa. Macam mana Karisa? Tak ada cikgu. Okey. Jangan sedih Karisa. Suara pun sedih. Jangan sedih Karisa. Okey. Apa pun, mulakan hari awak dengan senyuman dan lupakan segala masalah. Okey, Sudais. Sudais. Tak ada. Okey. Syahrin Fatimah. Tak ada cikgu. Okey. Wishwika. Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, itu saja kelas untuk hari ini. Dan video ini cikgu akan bagi bersama-sama dengan soalan nanti. Okey, jadi cikgu akan bagi soalan tu mungkin lewat sedikit sebab video yang cikgu record di Google Meet ni dia tak boleh dapat serta-merta, dia kena tunggu sekejap. Okey. Jadi mungkin cikgu akan bagi mungkin pada pukul 10. Tapi awak jangan risau. Masa tu cikgu faham awak ada kelas kan? Awak boleh buat kerja ni pada bila-bila masa. Cikgu bagi tempoh selama seminggu. Lama tu tempoh tu. Awak boleh buat dalam tempoh seminggu ya. Untuk kerja yang cikgu akan berikan pada link Google Form nanti. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Jika tak ada persoalan, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi cikgu. wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye Fazlizal.
Okey, Bal Awi. Sama-sama.